Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada minggu ini kita teruskan lagi pembelajaran kita menggunakan jadual yang baharu iaitu jadual PDPR 2.0, di mana pada jadual baru ni terdapat sedikit perubahan. Cikgu akan mengajar bagi kelas 5 Nilam dan juga 5 Zamrud, manakala Cikgu Cho akan mengajar kelas 5 Belian dan 5 Delima, 5 DLP dan 5 Delima. Jadi cikgu akan pegang dua kelas, Cikgu Cho akan pegang dua kelas. Jadi cikgu akan mengajar tiap-tiap minggu lah, berbanding dengan sebelum ini kami bergilir kan. Seminggu Cikgu Cho, seminggu Cikgu Farhan. Tapi kali ini kita dah ubah, di mana tiap-tiap minggu cikgu akan ajar bagi kelas 5 Nilam dan juga 5 Zamrud. Okey baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama buka buku teks kamu, buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan, muka surat 79. Kita sambung pelajaran kita pada minggu yang lepas. Okey baik, kita masuk muka surat 79. Semua orang tengok, iaitu tajuk dia ialah tentang kehormatan diri. Okey, kita baca dulu. Lela dan Munir mengetahui akan kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Okey, kita tengok di bawah itu, satu tajuk dia ialah kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual diri sendiri dan orang lain. Apa yang penting? Kenapa kita perlu menjaga anggota seksual kita dan juga anggota seksual orang lain? Kita tengok kat bawah itu. Yang pertama sekali ialah dihormati dan dipercayai oleh keluarga, rakan sebaya dan orang keliling. Maksudnya kalau kita orang yang jenis menjaga adab, menjaga kesopanan, kita tak buat perkara-perkara pelik, kita tidak membuat kesalahan, maka diri kita sendiri akan dihormati dan dipercayai oleh keluarga kita, oleh rakan sebaya kita dan orang keliling kita. Maksudnya orang akan suka dengan kita, dan apabila ada amanah yang diberikan, maka orang keliling kita akan berikan kepada kita lah. Dan ini adalah tentang maruah diri sendiri lah. Kan, kita ada prinsip, keluarga kita ada maruah, diri kita sendiri ada maruah, dan jangan sesekali kamu calarkan. Kalau orang dulu-dulu, mereka sangat pantang lah. Mereka sangat pantang dan sangat menjaga maruah keluarga. Maksudnya kalau dalam kalangan ahli keluarga, jika salah seorang daripada ahli keluarga yang melakukan perkara yang boleh mencalarkan maruah keluarga, maka tindakan akan diambil lah terhadap sama ada anak ataupun adik-beradik dan sebagainya, sebab nak jaga maruah keluarga, prinsip. Tetapi apabila kita lihat pada masa kini, memang perkara tersebut agak kurang lah. Agak kurang, di mana orang sekarang dah tak kisah dah tentang maruah diri sendiri. Kadang-kadang dah tak kisah kan. Kadang-kadang kita contohnya mempamerkan anggota seksual kita, ataupun kita membuat menari yang menggairahkan dan sebagainya. Kalaulah keluarga itu datang dari keluarga bermaruah, maka mungkin ayah dia akan menasihati dan sebagainya kan. Atuk dia akan menasihati, keluarga pakcik makcik akan menasihati. Dan tak malu ke buat perkara-perkara tersebut. Tetapi kalau kita lihat pada masa kini, benda itu dah kurang. Maksudnya kalau orang buat perkara yang menjatuhkan maruah, orang dah tak kisah. Ahli keluarga sendiri dah tak kisah kan. Nantak engkau lah nak jadi apa, padahal itu mungkin anak dia sendiri. Kalau zaman dulu, kalau buat perkara yang tidak elok, zaman dulu, zaman cikgu kecil lah, kadang-kadang ada keluarga yang dihalau anak dia keluar terus, tak bagi balik lah. Kalau menjatuhkan maruah keluarga akan dihalau. Sebab tu orang zaman dulu, zaman cikgu kecil dulu, mereka takut untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah diri. Okey baik, kita sambung pada poin yang kedua, iaitu mudah bergaul dengan semua orang. Apabila diri kamu baik, diri kamu bermaruah tinggi, diri kamu dipercayai, maka kamu senang bergaul dengan semua orang. Kalau orang ni dia mempunyai masalah, mereka sukar untuk bergaul di antara satu sama lain. Sebagai contoh, cikgu berikan contoh, ada kawan kamu dia suka mencuri, dan ramai yang tahu bahawa beliau ni suka mencuri. Jadi kamu rasalah kamu nak berkawan rapat dengan dia ataupun tidak? Jawapannya mesti adalah tidak. Sebab
Jadi kalau kamu kawan rapat dengan dia, maka mungkin barang-barang kamu juga mungkin boleh hilang sebab dia yang curi kan. Sebab itu apabila kalau kita dah jadi kita dah buat satu perkara yang negatif, maka sukar untuk orang di keliling kita untuk menepis persepsi ataupun anggapan negatif terhadap diri kita kan. Okey, faham tak? Kita terus sambung pada poin yang ketiga, iaitu meningkatkan keyakinan diri. Apabila kamu tak buat perkara-perkara pelik, maka kamu yakin diri kamu. Kamu tidak melakukan kesalahan dan sebagainya. Apabila kamu bergaul dengan orang, kamu berasa yakin bahawa kamu tidak melakukan kesalahan dan sebagainya. Orang yang melakukan kesalahan ni kadang-kadang dia tak yakin diri. Kan? Dia jumpa dengan orang tahu dia mencuri sebagai contoh. Dia rasa macam orang anggap dia seorang pencuri lah. Sedangkan mungkin kadang-kadang dia dah insaf. Kadang-kadang mungkin dia belum insaf kan. Jadi apa anggapan kita, itu anggapan masyarakat terhadap dia memang sukarlah untuk ditangkis ataupun kita hakiskan kan. Sebab itu pertama sekali, kalau boleh janganlah buat perkara-perkara yang tidak elok terhadap diri kamu, terhadap keluarga kamu. Jaga maruah diri dan keluarga kamu. Okay? Nombor 4, mencerminkan seseorang itu berakhlak mulia. Kalau kamu menjaga kehormatan diri, kamu tutup aurat, kamu sangat menjaga kan. Contohlah kalau kawan kamu ada lelaki ataupun perempuan nak bersentuhan dan sebagainya, dan dia menolak sentuhan tersebut. Kamu faham tak? Lelaki perempuan, tapi kalau kamu tengok kawan kelas kamu berpegang-pegangan tangan, dia bercinta dan sebagainya, dia berpegang-pegangan tangan, agak-agak kamu akan dihormati atau tidak? Jawapannya adalah tidak. Okay? Tetapi kalau kamu sangat menjagalah, contohnya kamu tak bercinta dan sebagainya kan, lepas tu tidak berpegang-pegangan, tidak berkapal dan sebagainya, maka itu menunjukkan seseorang itu berakhlak mulia. Tambah pula kalau kita tengok orang ni selalu semayang, tak tinggal. Dulu cikgu ada seorang kawan ni, cerita benar, di sekolah menengah. Ada seorang kawan di sekolah menengah, dia umur dia lebih tua daripada cikgu lah. Dia ni seorang yang baik dan orang gelarkan dia sebagai Bilal kan. Budak sekolah menengah ni, orang gelarkan dia sebagai Bilal sebab dia dekat masjid. Kadang-kadang bila katakan ada Tok Imam tak datang ke, atau Tok Bilal tak datang ke, kadang-kadang dia jadi imam dan kadang-kadang dia jadi Bilal di masjid tersebut. Cuba kamu bayangkan, budak sekolah menengah umur belasan tahun boleh mampu untuk jadi imam di masjid. Sebab tu cikgu respect lah kepada dia. Cikgu memang hebat kan orang macam ni kan. Dan kalau orang yang hebat tu, kalau cikgu sendiri rasa macam rasa macam bangga dengan dia, apatah lagi orang lain kan. Itu yang sebenarnya kita kena buat, berakhlak mulia. Dan di sini kita boleh lihat lah, kalau orang yang berakhlak mulia ni, dia jaga adab-adab dia, ada adab dengan cikgu dan sebagainya. Kadang-kadang apabila nak bercakap dengan cikgu, dia tundukkan kepala dia, Assalamualaikum cikgu kan. Itu adalah cara-cara ataupun ciri-ciri murid yang berakhlak mulia. Okey. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Apabila kamu tidak ada masalah tentang sosial ini, maka kita akan melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Kita rasa selamat. Kita akan rasa selamat, kita tak rasa bahaya sebab dalam kalangan kita, keliling kita, masyarakat kita, semuanya orang baik-baik. Semuanya orang soleh, semuanya orang solehah, semuanya orang yang beragama dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Kita menghormati antara bangsa, agama dan sebagainya. Okey, seterusnya, maruah diri dan keluarga terpelihara. Ini yang penting kita jaga, sebab sekali kalau kita membuat kesalahan, kita telah mencalarkan maruah diri sendiri dan juga maruah keluarga kita. Kadang-kadang keluarga kita tak terlibat pun dengan apa perkara yang kita buat, tetapi disebabkan mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan, maka keluarga kita menerima impak yang negatif lah, ataupun kata-kata orang yang tak sedap dan sebagainya. Dan kalau orang disayang keluarga dia, insya-Allah dia tak buat perkara-perkara yang melanggar batasan ataupun melanggar undang-undang. Dan akhir sekali ialah menjadi contoh atau suri teladan kepada rakan sebaya. Orang yang baik, orang yang beradab tinggi, mereka akan menjadi contoh kepada rakan sebaya.
Tetapi sekarang ni dah terbalik kan. Kalau kamu tengok ramai orang yang dia mengikut perkara-perkara yang tidak elok. Contoh kawan dia isap rokok, dia pun nak isap rokok. Kawan dia merempit, dia pun nak merempit. Kawan dia tak buat kerja sekolah, ponting sekolah, dia pun nak ponting sekolah. Ini perkara-perkara yang macam ni kita perlu elakkan. Okay? Cikgu cerita sikit lah tentang pengalaman cikgu. Dalam kalangan kawan-kawan cikgu ada juga orang yang baik, ada juga kawan-kawan yang nakal dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang kawan, kita yang memilih untuk kita nak berkawan, kita nak ikut kawan kita ataupun tidak. Kalau dalam kalangan kawan-kawan cikgu, boleh dikatakan hampir kesemuanya yang menghisap rokok. Mungkin kalau dalam 10 orang kawan cikgu, seorang yang tak hisap rokok. Macam itulah, hampir semuanya menghisap rokok. Tetapi sepanjang cikgu hidup, cikgu tak pernah untuk sesekali pun menghisap rokok. Walaupun kawan cikgu ajak dan sebagainya. Sebab kita kawan sekadar kawan, tetapi jangan ikut perkara-perkara yang negatif. Kan? Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita lah. Kalau kawan kamu ajak perkara kejahatan ataupun perkara yang memburukkan, kamu lah yang perlu menasihati kawan kamu. Kadang-kadang bila kamu tak buat, kawan-kawan kamu akan respect kepada kamu. Betul tak? Dalam kalangan kawan kamu mungkinlah satu hari, sebab cikgu cerita sekarang, kamu tahun 5 mungkin tak ada masalah tentang merokok ini. Tetapi nanti bila kamu masuk sekolah menengah, dia akan mula. Kawan-kawan nak try lah, nak rasa sikit lah. Jangan rasa lah, tak payah rasa. Cikgu sendiri pun tak pernah rasa dan tak teringin untuk rasa. Walaupun orang kata sedap, walaupun orang kata syok isap rokok ni, tapi sekali pun cikgu tak pernah terfikir untuk merasai tentang rokok ni. Sebab orang kata kalau sekali kita buat, dia akan ketagih lah. Dan satu lagi, bila kita buat, dia akan mencalarkan maruah kita lah. Orang akan tahu kita ni, dia ni isap rokok. Kan? Perkara yang agak negatif kat situ. Okay? Jadi cikgu ingat habis tentang tajuk ini pada minggu ini, surat 79. Apa yang kamu kena buat ialah kamu keluarkan buku latihan kamu, buku garis satu kamu. Kemudian kamu buat hari dan juga tarikh. Tulis tajuk tentang kehormatan diri. Kemudian kamu salin di bahagian yang warna kuning ini. Okey, kamu salin semua ni. Kamu salin semua ni, gambar tak payah lukis. Okey, dah siap nanti. Kamu tak perlulah untuk hantar kepada cikgu. Nanti di sekolah cikgu akan semak kamu punya kerja lah. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah kamu isi link kehadiran kamu. Cikgu bagi link kehadiran, kamu isi link kehadiran, itu yang penting untuk cikgu rekodkan. Kemudian kerja ni kamu buat, nanti di sekolah cikgu akan semak di sekolah. Okey, tak perlu hantar gambar dan sebagainya. Cikgu ingat sampai di sini saja untuk pelajaran kita pada minggu ini, dan kita akan sambung pada pelajaran kita pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.